Topik malam ni kita bercerita pantang, masih begila. Topik pada malam ni bercerita tentang pantang larang dalam perubatan orang Melayu. Terima kasih yang bagi bela, terima kasih banyak-banyak. Wan Ina, thank you Wan Ina. Terima kasih gila. Saya tengah tengok, terima kasih gila. Saya kena tengok TikTok, saya kena tengok muka buku. Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat, walafiat. Alhamdulillah ya. Kita tunggu sebentar lagi. Bila dah laporan ada tak banyak, ada sikit lagi, nanti saya buat lain. Ya. InsyaAllah ya. Terima kasih bagi bela, insyaAllah. Kita tunggu sebentar lagi ya. Bila sampai ke TikTok dah cukup 1000, saya mula bercerita. Ya. Ya. Cukup tajuk malam ni. Saya tak tulis tajuk malam ni. Ya. Saya cuma tulis di muka buku saja. Saya tak tulis di TikTok saja, saya tak tulis kat muka buku. Tapi tajuk kita malam ni pantang larang orang tutur Melayu dulu dalam perubatan. Ingat dah. Saya akan ceritalah pantang larang apa semua tu lah. InsyaAllah. Ini orang tutur Melayu dulu. Sebab saya duduk dengan orang tutur. Jadi saya berceritalah hal orang tutur. Masih bagilah banyak-banyak. Masih. InsyaAllah. TikTok cukup 1000, kita mula cerita ya. InsyaAllah. Saya nak ceritalah sebelum sampai ke start tajuk kita bercerita. Ini nak cerita sikit pengalaman saya dululah. Pengalaman saya dulu. Ini pantang larang juga. Pantang larang orang yang pakai susuk. Tapi ini pantang larang pakai susuk lah. Saya akan cerita. Ini cerita ni pengalaman saya lah, waktu mana di Jalan Kebun. Masih bergila. Cerita di Jalan Kebun. Dulu pernah viral lah satu perempuan tua. Tu dia bagi happy birthday kat saya pula. Baik. Tadi baik orang dia. Walaupun saya tak kerti nak claim, tapi baik. Tuan-tuan yang bagi tu, saya tak kerti nak claim. Rasa gila. Saya tak kerti. Saya kerti buat ni je. Okey. Saya cerita lah. Sebelum sampai tajuk kita pada malam ni. Ambil kopi, masih ambil kopi. Ini pengalaman saya. Mungkin tuan-tuan pernah tengok viral dah lebih kurang dalam saya ingat dalam 8 tahun, 9 tahun macam tu lah. Pernah viral satu makcik tua yang buang susuk kat kening. Yang sebelah susuk tu. Pernah tengok tak? Dulu. Sebelah kat susuk tu masih love. Sebelah susuk kat dahi dia tu, saya cabut susuk tu. Ya? Pernah tengok kan? Mungkin tuan-tuan pernah. Okey. Itu baik. Makcik tu sebenarnya orangnya cantik tau. Cantik. Baik makcik tu. Makcik tu dah arwah dah nah. Jangan kata apa-apa kat dia, dia dah arwah. Antara dosa pahala dia dengan Allah. Kita janganlah duk hukumkan dia. Dosa pahala dia dengan Allah. Terima kasih. Yang kita yang hidup ni, kita doakan yang baik-baik. Moga-moga rohnya dicuci rahmat. Ya. Ya. Jadi kita ingat. Sampai nak ceritalah. Petang-petang kata. InsyaAllah bagi terima kasih banyak lah. Terima kasih ya bagi kita ni ya. Okey dah. Jadi cerita dia ni, saya cerita, saya banyak buang susuk orang dulu. Terima kasih gila. Saya banyak Kalau saya ingat, kalau saya tunjuk kat tuan-tuan ni, masih gila. Tunjuk tuan-tuan bekas susuk emas yang saya kutip tu, banyak tak ada lah. Yang paling banyak saya buang susuk, terima kasih. Yang paling banyak saya buang susuk, arwah ada artis. Yang paling banyak artis. Tapi dia banyak arwah dah. Dia pakai 48 susuk. Saya tak mau sebut artis mana ya. Biarlah saya kenangan dengan dia. Saya tak mau aibkan dia. Cukuplah kata bercerita sini nah. Baik. Ada satu ini masih okey. Pengalaman saya dulu dalam buang dah sampai cukup. Bagi apa tu? Masih banyak. Terima kasih banyak. Sebelum saya dah telajak cerita susuk, saya cerita sikit pengalaman saya dulu lah. Mungkin tuan-tuan dah tengok dah viral dah dulu cerita pasal satu makcik tua. Yang tua tu kan, saya belah susuk dia tu di dahi dia. Susuk tu nak keluar, saya pegang, saya tarik tak nak keluar. Saya pegang, saya kepik tu tarik baru keluar susuk tu. Kena belah. Sebab susuk ni berlari. Ada susuknya jenis berlari ya. Jadi bila jadi macam tu, viral lah. Ramai lah yang datang jumpa saya buang susuk. Macam-macam lah buang susuk. Ada di muka. Ada satu perempuan pada Johor pula buang susuk. Masih gila. Ada satu perempuan Johor di Kota Tinggi. Di Kota Tinggi dia datang dengan suami dia. Kalau suami dia datang, saya tak cerita nama ya. Cukup kalau suami dengar kan, isteri dia, yang si perempuan dengar pun okeylah, macam mana saya ceritalah nah. Tapi saya tak akan sebut nama. Cukup saya sebut nama tempat saja di Kota Tinggi. Dia datang kat saya, dia kata, "Ustaz, tolong buang susuk saya. Perempuan saya pakai susuk dekat kemaluan." Tengok lah. Dia kata pakai susuk dekat kemaluan. Auzubillah. Dia buka, dia tunjuk.
Dia tunjuk, saya pegang tangan lelaki dia, tarik balik. Saya tak nak tengok, dah malu tengok. Sebab itu isi puan, isi tuan saya tak mau tengok kan. Tapi ada saya buat dengan limau. Kemudian tu saya buat dengan limau, saya kata berkapur. Saya kata dia, abang pergi rumah Awak Din. Awak Din dah arwah dah. Arwah Awak Din ni kawan baik saya lah. Duduk di jalan kebun. Sahabat baik saya duduk di jalan kebun. Kita, abang Din, tolong bawa dia pergi rumah. Nanti dia nak gosok dekat susuk yang dia tanam tu. Dia pergilah kat rumah, dia gosok. Lepas tu, lepas gosok tu pergi X-ray. X-ray balik sama ada tidak ada atau tidak. Sebab susuk mana yang saya buang, saya suruh pergi X-ray. Kalau macam biasa ya. X-ray ni kita tak boleh tipu. Benda logam, kalau kita X-ray dia akan nampak. Dia pergi. Alhamdulillah, lepas X-ray tak ada susuk tu nak. Alhamdulillah. Dah ramai susuk dan jadi dia ada pantang larang juga. Dia juga ada pantang larang. Dan susuk juga ada pantang larang. Ya betul. Kenal Bandin. Ina betul. Mat Aura Sri ya, spa betul. Arwah Wak Din. Sahabat ini bukan buku tanya lah. Arwah Wak Din. Dia Wak Din dulu kalau pergi mana-mana tu masuk pusat rawatan dia lah. Harapan saya lah dulu. Dia lah semua dia lah dulu nah. Itu arwah Wak Din, banyak kenangan. Masih pergi love masih ya. Banyak kenangan jasa dia dah yang mana bantu masyarakat ya. Ada banyak jenis susuk, banyak jenis banyak jenis susuk insya-Allah. Dia pantang larang juga nah. Baik. Hari ni alhamdulillah dah cukup 1000. Saya nak cerita pantang larang dalam perubatan orang tua-tua dahulu. Ya, dengar tuan-tuan kita orang Melayu. Orang Melayu ni penuh dengan adat, penuh dengan istiadat. Adat lain, istiadat lain. Maksud gila. Adat itu lain, istiadat itu lain. Adab, adat, istiadat. Adab, adat, istiadat. Dia ada dua. Ingat orang Melayu. Maksud gila. Itu orang Melayu. Itulah orang Melayu. Orang Melayu penuh dengan adab, penuh dengan adat, penuh dengan istiadat. Itu nah. Ingat. Ya, itu orang Melayu. Kalau kita nak jaga bangsa kita, nak jaga orang Melayu kita kena jaga adab, kita kena jaga adat, kita kena jaga istiadat. Itu kita orang Melayu kita. Baik. Jadi dalam sebagai orang Melayu yang mana saya membesar dengan orang tua-tua, terima kasih bagilah saya membesar dengan orang tua-tua. Saya tengok ramai dan saya boleh hidup sebagai anak. Ayah saya seorang perawat. Ayah saya seorang perawat. Dan ramai yang dia rawat. Dan selalu dengar cerita-cerita dari mulut dia. Dan dia bawa kenal-kenalan dia. Jadi kenal kawan-kawan dia orang tua-tua juga. Jadi banyak benda yang saya dapat, saya belajar daripada mereka ni. Itulah untungnya kita berkawan dengan orang tua-tua. Kan? Jadi contohlah, ada orang tanya kayak pasal tadi. Kayak kan, kayak. Kayak. Jadi sebut tentang kayak ni, tuan-tuan tahu kayak kan? Semua kenal tak penyakit kayak? Ada saya tengok orang tanya kayak tadi. Kat TikTok ke kat muka buku? Kayak. Sebut tak kayak. Masih hari ni kita tak tahu masih. Hari ni maaf cakaplah, bukan saya nak menghina mana-mana perawat. Tak, saya tak hina mana perawat. Mungkin dia orang terlupa. Saya tak mau kata kat dia orang perawat apa ke semua, tak, takut dia orang terlupa. Ini penyakit kayak. Tolong dengar baik-baik. Ini penyakit kayak. Saya nak cerita adat ini apa ni? Apa nama rawatan adat nama dia ni, rawatan orang tua dulu yang dia penuh dengan pantang larang. Ya. Minta maaf kalau ada perawat di sini, saya mohon jari, saya minta ampun, bukan saya nak beritahu. Hari ni mungkin dia orang terlupa. Orang contoh penyakit kayak. Penyakit kayak ni kita ingat orang tua dulu kan, dia akan buat serih pinang, bedak sejuk, air tawar. Ingat tak? Betul tak orang tua dulu? Orang tua dulu dia akan buat serih pinang, bedak sejuk, air tawar. Masih bagi love kan. Jadi kayak ni dia jampi pantun-pantun je. Hak besar aku kecil, hak tinggi aku rendah, hak besar aku ketik kan. Hak panjang aku pendek. Orang tua pantun dia pantun yang kayak ni sebenarnya orang tua dulu dia pantun-pantun dah. Kan? Hak besar aku ketik dia kata. Hak besar aku kecil, kau tinggi kau rendah kan. Kau panjang aku pendek. Adalah pantun banyak lagi tapi saya pendekkan saja pantun-pantun orang tua dulu. Tapi jadilah tuan-tuan walaupun dia hanya pantun-pantun dia serampah dia tu tapi menjadi. Sebab dia faham maksudnya tu. Jadi maksudnya kayak ni ada banyak kayak. Ada kayak harimau, ada kayak ular, ada kayak air kan. Ada banyak je kayak kayak harimau, kayak anjing, kayak ular, kayak air. Itu orang tua dulu. Kan orang tua dulu. Jadi dia jampi kayak dia sebutlah. Kalau kenal kayak harimau dia sebut kayak harimau. Dia tengok kayak harimau ni dia jadi bulat-bulat tengah belakang macam tapak harimau tu. Dia berlubang sampai ke tulang dalam. Kemudian tu sampailah ke tembus sampai ke dalam. Sampai nampak ke tulang belakang tu, sampai nampak tulang. Akhirnya akan mati sebab apa? Kuman. Kan? Kayak anjing dah jadi macam harimau juga tapi dia jadi dia banyak belakang kan. Lagu tu juga. Itu kayak orang tua dulu. Dan kalau kayak ular ni dia kalau kayak ular ni dia akan melilit daripada pinggang kita. Kalau orang tu bertemu ekor dengan kepala tu akan mati.
Ekor kepala tu bertemu akan mati. Kalau kayak air selalu jadi kat muka. Banyak kayak, banyak jenis kayak dah cerita lah. Baik. Okey. Tuan-tuan, masih bagi love adalah adat orang tuan dulu kalau berubat kayak. Saya cerita berubat kayak dulu lah. Kalau sekiranya kayak ni, kalau dia kayak, orang tuan dulu, dia tak menomeh. Maksud tak menomeh, dia tak masak. Maksudnya, dia tak menomeh bawang, goreng ikan, masak kari, dia tak buat di rumah. Sebab orang kayak ni, dia bukan jadi di luar kan, masih begila. Dia bukan jadi di luar, dia jadi di dalam sekali. Dia kalau contoh kayak ular, kita nampak di luar tapi di dalam pun jadi. Sebab tu dia akan rasa panas pedih. Sebab tu dalam jampi orang tua dia panas pedih cucuk menikam. Bahasa orang tua dulu. Makasih bagi love lah. Sebab tu orang tua dulu dah bahasa jampi dia kata panas pedih cucuk menikam lah. Dia kata, sebab tu bahasa dulu. Dia kata menyakit umur dia kata mu tengkar lah mewari pada buat api neraka jahanam dia kata. Bahasa orang tua pantun orang tua dulu dalam perubatan dia kata lagu tu kan. Dia kata mu mewari daripada buat api neraka jahanam panas pedih panas pedih cucuk menikam dia kata dulu. Kalau kata kayak rumah ketawa rumah, kayak kulit ketawa kulit, kayak daging ketawa daging, kayak darat, kayak tulang sendak seni senok ketawa tulang sendak seni senok. Kau besar kau kecil, kau tinggi rendah kau besar ketik kan. Kau tinggi ke rendah. Dia bahasa orang tua dulu dia cakap. Dia cakap dengan kayak tu. Dia cakap penyakit kayak tu, kalau hang tinggi dia tahu aku rendah. Kalau hang besar aku kecil. Kan? Kalau hang besar aku ketawa. Dia cakap, dia maksudnya ilmu orang tua dulu bukan dijampi hanya di Seri Pinang. Maksudnya dia bercakap dengan penyakit. Ni tak buka rahsia sikitlah. Jadi mana-mana perawat, ingat lah. Orang tua dulu, bila berubat, dia bukan saja berubat atas jampi air tu, agar rukiah nuri tak. Dia bercakap dengan sakit tu, bukan cakap dengan orang. Sebab tu, doa orang tua dulu berkat. Masih bergila, terima kasih banyak-banyak. Sebab tu, doa orang tua dulu berkat. Sebab dia jampi, dia berdoa ke apa semua tu. Dia bukan boleh minta saja Allah Ta'ala. Dia cakap dengan penyakit tu. Kalau hang besar, aku kecil, dia kata. Kalau hang tinggi, aku rendah, dia kata. Kalau hang besar, aku tawar, dia kata. Dia kata dulu, bahasa orang tua dulu. Jadi tak kisahlah. Kalau tuan-tuan faham tentang benda ni, tuan-tuan berjampi benda lain, jangan berubat hanya berjampi terukiah, termasuk kena bercakap dengan sakit tu. Kalau hantu keluar lah, kata tunggu dakwah kasih sayang apa, masih bagi spek layan lah. Jadi masih bagi love. Ini sebenarnya tahu tak? Ini sebenarnya kunci sebagai perawat. Dia kena tahu benda-benda macam ni. Sebab tu ilmu orang tua lu berkat. Baik. Jadi orang tua dulu pantang larang dia dalam berubat kayak ni, kita kayak dulu lah. Pertama sekali dia kata apa tau? Orang kalau dikayak, tak kira kayak ular ke, kayak anjing ke, kayak harimau ke, kayak apa ke kan. Dia tak menomeh, maksudnya tak masak di rumah. Maksudnya dia orang sikit kayak, bila bau masakan menomeh tadi, dia akan sakit. Dia akan sakit. Sebab tu kayak orang matang, dia akan sakit. Dia sakit. Sebab tu orang tua dulu dia tak masak, menomeh apa, goreng ikan tak boleh pantang. Bila goreng dia sakit, dia akan bau, dia akan sakit dalam tu. Sebab apa? Tu sumpahan kayak tu. Baik. Tuan-tuan, jadi orang tua apa pantalangan dia? Pantalangan dia dulu kalau kayak apa semua dia tak menomeh kan. Jadi kalau nak masak pun dia masak di luar, masuk dalam. Dulu pakai dapur gas, dapur kayu. Sekarang dapur gas. Tak masalah lah. Dia ada bilik tutup semua boleh masak lah. Okay. Lepas tu orang kayak ni pula ni. Orang kayak ni kan. Kayak ni dia tak boleh makan benda menjala. Dengar orang tua dulu. Ya? Orang tua kayak ni dia tak makan benda menjala. Sama macam barah. Hari ni kita tak faham. Kita tak faham nak kita tak duduk dengan orang tua, kita tak faham bahasa, perubatan, pantang larang, adat istiadat orang tua dulu berubat. Kita ni belajar dalam buku, pergi jumpa tu, baca-baca, jumpa ustaz kan siapa sikit, ajar doa kayak terus kita buat. Itu orang sekarang. Orang tua dulu, dia belajar petua, adat, istiadat. Orang tua dulu. Boleh tuan-tuan nak faham tak? Itu orang tua dulu. Orang tua dulu kalau belajar, dia bukan belajar dengan buku, dia tak belajar ustaz mengajar sampai tak. Dia mesti belajar pantang larang, adat kayak macam ni, penyakit kayak lagu ni, rupa kayak macam ni. Kayak ni bentuk lagu ni, dia kata ni kayak tapak anjing. Kayak lagu ni dia kata ni kayak ular. Lagu ni dia kata kayak harimau. Kayak ni bawa maut, kayak ni boleh mati. Jadi pantang larang dia kata jangan menomeh di rumah. Kedua dia kata jangan makan benda menjala sebab kayak ni menjala. Jadi benda berakar, maksudnya benda berakar macam warna berakar, contoh macam kacang panjang dia berakar kan. Macam apa ni, pantang larang tuan-tuan, dengarlah baik-baik tuan. Orang tak cerita sekarang ni. Saya cerita sebab saya nak bagi orang Melayu kita tahu. Orang Melayu kita tahu hebatnya orang tua Melayu dulu dalam perubatan. Tembikai, tak boleh makan tembikai sebab menjala. Kan? Menjala, benda menjala tak makan sebab benda tu menjala, dia akan ikut.
Temikai, kacang panjang, tak kira apa benda berjala lah tuan-tuan. Apa benda berjala dia tak makan. Sebab apa? Itu pantang larang. Orang tua-tua dulu. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu kan, doa dia mustajab. Sebab pantang larang. Yang kedua, orang kayak ni, dia makan ni, orang penyakit kayak ni, dia makan seperti mana perempuan salin. Maksudnya dia tak makan kari. Dia tak makan kari, kan? Dia tak makan benda menomeh, dia tak makan. Dia makan bakar dengan sayur singgang. Orang tua dulu. Ni, terima kasih banyak-banyak lah. Orang tua dulu. Makan kari, dia tak makan. Dia makan ikan singgang dengan ikan bakar-bakar. Ikan pula, dengar tuan-tuan, ini cara orang tua dulu makan ikan pula. Ikan pula dia makan. Ikan yang tak berbisa. Maksudnya macam ikan keli ada sengat, besar. Dia tak makan. Ikan merah tu berbisa, dia tak makan. Ikan haruan tu berbisa. Bukan haruan tak. Ikan ikan bujuk. Kita makan ikan bujuk tak? Kenal tak ikan bujuk? Orang sekarang ni tak kenal ikan bujuk ni, banyak tak kenal. Kan? Kenal tak ikan bujuk? Nak tanya ikan bujuk, bukan ikan haruan ni, ikan bujuk. Kenal tak ikan bujuk? Ikan bujuk. Ikan pari besar. Kenal. Alhamdulillah kenal lagi. Kenal. Dan TikTok kata kenal. Ikan bujuk. Ikan bujuk ni tuan. Tak. Bunyi tak dah. Bunyi tak dah. Dengar dah. Tak kenal. Sebab ikan ubi lain. Ikan bujuk lain. Kena kenal. Ikan bujuk ni, terima kasih gila. Terima kasih. Kenal. Buku-buku kita kenal. Ikan bujuk lain. Ikan ubi lain. Ikan haruan lain. Ikan toman lain. Ikan bujuk besar. Ikan bujuk ni besar dia. Ikan bujuk ni besar dia. Ikan bujuk ni, dia punya, dia macam ikan haruan, tetapi kulit dia tu, sisik dia sikit bermerahan. Kemudian tu ikan bujuk ni, dia punya line, dia punya batik tu lain sikit. Kemudian mulut dia tajam lagi. Dan dia bulat sikit daripada ikan haruan. Terima kasih banyak gila. Dia bulat sikit daripada ikan haruan. Orang ikan bujuk ni tuan-tuan, bukan kata kayak, tak makan. Termasuk orang kena santau. Orang kena santau tak boleh makan ikan bujuk. Bisa tuan-tuan. Ikan bujuk kalau kena santau memang pisau. Tuan-tuan kena ingat. Ikan bujuk, kalau orang kena santau, tak boleh makan. Bisa. Terima kasih lah. Sebab tu kena kenal. Ya. Okey. Baik. Itu pantang larang dia. Kemudian tu, tuan-tuan, itu faham tak? Pertama, orang kena kayak tak boleh menomeh. Terima kasih gila. Terima kasih banyak-banyak gila. Tak boleh menomeh. Yang kedua, orang kena kayak memang kata, ke topi pula. Saya orang tak boleh bagi topi, kena buang. Saya buang lah. Buat apa? Baru handsome pakai topi macam tu. TikTok bagi topi kat saya. Saya ada topi lagi. Ada orang. Handsome. Terima kasih gila banyak. Terima kasih. Terima kasih gila. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Macam ni habis. Ingat tuan-tuan, pantang larang saya kata tadi, pantang larang orang kena kayak. Ini orang tuan-tuan Melayu, ingat. Orang tuan-tuan Melayu, dia penuh dengan adab, dia penuh dengan adat, dia penuh dengan istiadat. Adab, cara menjelaskan adab tu sebagai orang Melayu memang sopan santun, yang baik kan, dia menghormati. Adat ni pula, terima kasih, dalam perubatan, adat ni pula dia ikut atur bicara yang mana didahulukan, yang mana dikemudiankan. Adat dan istiadat ni pula dia ikut semua pantang larang. Tu adat lain, istiadat lain. Adab budi bahasa dia, dalam doa dia tadi tu dia minta, dia berayu sungguh. Dia bukan minta ke Allah saja, dia cakap dengan penyakit tu sekali, penyakit tu boleh gegarlah, keluarlah, tunggu tu kasih yang duk awal dengan penyakit ni, kata keluarlah, kata berserta dengan minta Allah, dia cakap dengan penyakit sekali. Tu cara orang tua dulu berubat. Yang kedua, adat dia tu kan, macam saya kata tadi, dan istiadat dia pantang larang. Ikut pantang larang baru sembuh. Ingat tuan-tuan, itu rawatan kaedah orang tua-tua dulu. Kita jangan, orang Melayu jangan lupa. Orang Melayu jangan lupa pegang baik-baik adat, istiadat dalam perubatan. Berkawan ke, masih bila apa jua sekalipun, kita pegang benda tu, kita orang Melayu. Selagi tidak syirik, selagi tidak sekutu, selagi tidak munafik pada Allah Ta'ala, teruskan dengan adat istiadat tadi. Kalau ada syirik, sekutu, munafik apa semua, jangan. Kita jangan ikut. Masih banyak-banyak gila. Itu orang Melayu kita. Baik. Faham dah tentang kayak tadi? Adat larang, pantang larang kayak. Boleh tak? Boleh ingat dah? Dia masih gila. Adat dia orang tua-tua dulu buat segi pinang apa semua. Dia kayak ni pula, kita nak contoh adat orang tua-tua dulu. Dia buat masih gila. Dia buat bedak sejuk. Dia ambil rumput sambal. Kenal tak rumput sambal atau rumput Israel? Kenal tak? Rumput sambal atau rumput Israel? Dia jampi kat kayak. Dia pantun sebenarnya. Jaji tuan-tuan. Dia jampi, dia minta apa semua kat Allah Ta'ala tu. Lepas tu dia ambil rumput Israel tadi tu, dia sapu ni pula, dia tarik, dia turun, dia tak winat. Maksudnya kalau kayak ni kat perut ni, dia akan tarik turun ke
Dia akan tunggu satu tempat. Lepas tunggu satu tempat tu baru dia bertawar. Bertawar ni, maksud bertawar ni nak tawarkan bisa penyakit, dia tawar, dia jemput, dia buang. Lepas tu, pantang larang dia kata, jangan menomeh, tak boleh makan, tak boleh bau yang benda menomeh. Kemudian tu, jangan makan benda berjala. Kemudian tu dia kata, makan seperti yang perempuan mengandung, perempuan salin. Itu cukup, insyaAllah. Masih gila. Tuan-tuan kalau ikut ni, insyaAllah sembuh. Sembuh ayat tadi. Boleh tak? Kan? Ya, rumput keras betul, rumput sair, rumput keras. Muka masih bergila, masih betul. Okey, yang kedua, tengok. Selalunya, kan? Orang ni, tu je lah, ada orang tanya saya, jampi dia tak boleh. Ada orang tanya saya, tak boleh jampi. Kan? Ada kata tak boleh jampi lah dia tak. Kenapa orang kena faham? Orang hari ni, dia terlalu, ni muka buku tanya lah. Dia kata jampi ni salah kan. Orang tutor itu dah salahnya. Kalau kita kata tak boleh jampi lah apa semua ni kan. Esok, tuan dengar lah. Orang tutor hak mana hak dulu masuk nakah habis tak boleh jampi. Sedangkan jampi orang tutor dulu. Dia cakap bahasa Melayu. Selagi bahasa dia dipahami, bahasa dia tak bersimpang daripada ajaran Islam, dan bahasa jampi tu diminta ke Allah Ta'ala, terus kalau tak ada masalah pun. Kalau tuan-tuan jampi bahasa Arab, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan dengar saya kata kalau orang dengar apa? Kalau jampi kan, kalau kita nak jampi dalam bahasa Arab, Quran kita bagus, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita tak faham, kita hanya kan, bukan kata kita faham tak jampi. Kita hanya faham dengan bahasa saja tapi tak faham maksud. Faham tu bahasa Arab, tak faham maksud apa yang kita minta. Tapi orang Melayu dulu, doa dia berkat sebab dia jampi Melayu, sebab dia faham apa yang dia minta. Dia faham bahasa dia, dia faham dengan apa yang dia minta. Sebab tu dia kata, tak syirik selagi tak ada bersekutu dengan Allah Ta'ala, tak syirik, tak sekutu, tak munafik, maka boleh jampi. Tak bertentang dengan agama jampi. Kalau panggil hantu, puja hantu tu kan, contoh macam ni lah. Contoh lah, ni salah. Nurullah napa nuruni mauhi praktu raja bumi, marilah bersama-sama berkapit dengan aku, benar. Contoh. Ni hantu tanah ni cerita contoh. Orang Melayu tetua dulu. Ada juga yang salah di sisi agama Allah Ta'ala dan dilarangkan, haram hukum dia dan tak boleh buat. Contohnya, dia kata apa? Nurullah nama apa nuruni Nurullah nama apa nuruni nama ibu praktusan raja tu tanah raja bumi, malah sama-sama kapit dengan aku duduk dapat dengan aku pada waktu ni tika ni. Dia kata waktu dengar dia kata maksud marilah bersama-sama kapit dengan aku pada waktu ni pada tika ni, aku upah pos sok dagang dengan telur bendung masak mentah dengan nasi masak mentah dengan kata air sanggara okot makan orang yang sikit pinang apa semua es juga. Tu kan, tu salah. Tu hukum dia haram. Itu hukum dia haram sebab apa? Dia panggil hantu tanah. Hantu tanah tu apa? Dia ambil nama Nurullah nama apa? Nurullah ibu praktusan raja di bumi. Lepas tu upah bawah dia pula tu, dia mana dia akan buat satu acak, di waktu maghrib tu dia akan letak satu lilin, dia acak dengan daun pisang, dia akan letak nasi telur mendung. Telur mendung tu maksudnya telur putih telur masak mentah. Lepas tu nasi masak mentah, air asam garam, rokok tu makan, serih pinak, air sejuk. Itu makanan kepada hantu tanah. Dia panggil masuk tu, suruh jaga kebun dia apa semua. Tu hukum dia haram. Tak boleh buat. Saya belajar semua tuan-tuan. Apa ilmu baik saya belajar, ilmu jahat saya belajar, semua saya belajar. Semua saya belajar tuan-tuan. Sebab apa? Saya belajar sebab saya nak tahu. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh jadi perawat yang hebat. Nak jadi perawat hebat, dia kena belajar semua. Tapi jangan buat hukum dia haram dan salah di agama. Ya. Boleh? Jadi terima kasih bagilah, terima kasih banyak-banyak. Itulah. Baik. Itu sekarang ni saya cerita boleh faham dah pasal adat pantang larang dalam kayak. Begitulah pantang larang dalam perubatan misteri. Ingat tuan-tuan, banyak sangat hari ni saya tengok cerita misteri. Orang ni misteri, hak dia misteri, hak ni misteri, hak tu misteri, pantang larang dalam misteri perawatan. Biasa bagilah, terima kasih banyak-banyak bagilah, terima kasih. Yang mana yang saya ucap terima kasih bagilah tadi, saya minta maaf sebab saya tak tengok terlepas pandang. Kadang-kadang mata saya tengok TikTok kan, masih gila terima kasih tengok ke muka buku sebab tu tak sempat tengok. Baiklah. Baik. Saya cerita lagi ada orang pakai topi, terima kasih handsome dia pakai topi. Kedua, pantang larang dalam penyakit misteri. Misteri memang dahsyat dah. Orang kita sikit-sikit sakar. Sikit-sikit sihir, masih bila sikit-sikit orang buat. Saya pun kadang-kadang menyupport saya ni orang buat. Saya termenung, saya pegang tangan saya, dua tangan ni, termenung masih bila. Saya pegang termenung, dia tengok dia. Saya nak kata macam mana tuan-tuan?
Bila saya tengok, saya tahu bukan orang buat pun. Masalah mental saja tapi kata misteri. Kadang-kadang tu masalah penyakit sains tapi kata misteri masih menggila. Jadi ini yang misteri betul-betul. Kalau bukan misteri tu jangan buatlah. Kan? Ini hak misteri betul-betul. Kan? Masih menggila masih nah. Jadi cerita patah larang dalam penyakit misteri. Pertama sekali tuan-tuan, penyakit misteri ni adalah penyakit hantu lah. Selalu sihir buatan orang apa semua lah kan. Masih pakai topi, sakar lah, bakar lah, apa semua kan. Macam-macam lah orang berubat lah. Baik, tuan-tuan dengar. Orang dalam pantang larang, dalam budan peralatan penyakit misteri. Contohnya orang sihir orang lah, orang sihir kita berubat. Pergi jumpa perawat. Pergi jumpa Tok Bomo ke, pergi jumpa perawat Islam ke, pergi tak Islam lah, pergi jumpa mana-mana lah, perawat. Jadi dia berubat. Perawat pun jampi yang sejuk. Ini dengar pantang larang tuan-tuan, dengar baik-baik pantang larang. Tak kisahlah pergi rukyah mana-mana apa, dengarlah baik-baik. Saya kata lah. Saya tengok banyak sangat. Saya tengok banyak sangat. Orang mana lepas berubat, dia balik singgah kedai kopi lah apa semua. Dengar orang tua tak, orang tak macam tu, orang tua tak macam tu. Pantang larang orang tua dulu. Ini kalau ada orang tua di sini bagus. Sebab apa? Orang tua kalau ada dia boleh cerita, ya betul itu memang cara betul. Cara orang tua dulu berubat. Kan? Pantang orang tua dulu kalau berubat je, tuan-tuan berubat je lah. Saya duduk masa ni, contoh saya duduk di sekarang ni saya berada di di Jalan Tali Air, Banting, Borik. Jadi tuan-tuan menyumpak saya berubat dengan saya. Masih gila saya. Bila berubat saya, tuan-tuan duduk di Kedah. Tuan-tuan nak balik ni, nak singgah ni. Masih ya. Orang tua dulu dengar baik-baik. Orang tua dulu kalau berubat masih gila. Orang tua dulu berubat, jom macam ni. Dia jampi Seri Pinang kat ICU ke pertama sekali tahu tak? Tempat bekas yang dia bawa doa air sejuk ke apa tadi, Seri Pinang ke apa tadi, tak kira garang ke beras kat tadi tu, apa dia buat? Dia akan bila perjalanan jauh pertama dia akan letak arang. Dia masih lah. Dengar tuan-tuan, ni pantang larang cara kaedah orang tua zaman dulu berubat. Hari ni orang tak pakai dah. Sebab apa orang tak pakai hari ni? Sebab orang tak tahu, tak ada siapa nak cerita, dia masih gila mana. Sebab orang tak bercerita. Bila orang tak bercerita, dia tak tahu kelemahan, kelebihan, kekurangan. Dia masih gila, masih banyak-banyak nah. Okey nah. Dia okey nah. Tuan gila saya lama-lama tak pakai tak habis. Saya masa saya 1 jam ke lama mana pun, tengah jam fikir. Okey. Jadi masih gila. Jangan gila lagi, biar saya cakap lu. Tak bagi lagi. Masih gila. Lagi bagi lah tuan-tuan. Dia saya cakap lu. Okey nah, saya tengok buku-buku tu tak nampak orang gila tu. Okey nah. Jadi pantang larang tuan-tuan dulu bila berubat tempat jauh, benda yang nyakit misteri memang misteri betul. Apa yang buat? Dia balik rumah dia yang jauh tuan-tuan di Kedah, dia mesti ada Seri Pinang, air sejuk apa semua tadi tu, dia mesti ada syarat untuk dia balik supaya air tadi tu orang kata tak ditawar. Sebab perjalanan kita nak balik sampai ke Kedah tu kan, kita tak nampak. Ini pahaman orang tua dulu. Perjalanan kita nak balik Kedah tu, berapa ramai akan tegur kita, tapi kita tak sedar. Pokok kayu tegur, kadang orang keramat kita tegur, lama-lama air tawar yang kita jampi tu akan jadi tawar. Maksudnya kemustajatan dia akan berkurangan. Itu pahaman orang tua dulu. Ini dengar tuan-tuan. Sebab tu orang tua dulu kan, orang tua dulu bila berubat tempat dia pertama sekali dia akan bawa arang kayu tuan-tuan, masih gila, arang kayu. Dia akan letak sekali dengan tempat air jampi tadi, air di rukyah tadi, letak sekali. Maksud satu bekas tu mesti letak arang sikit. Sumpahan di mana? Kaedah orang tua dulu, pantang larang tua dulu, kalau kita bawa air jampi apa semua tu, kita letak arang dalam perjalanan tu, orang tengok, jadi air tu takkan tawar. Maksudnya orang takkan tawar. Masih gila maksudnya doa hak dijampi tadi, orang walaupun berapa ramai tegur, orang keramat lah apa lah semua tegur, tegur, air tadi takkan jadi tawar. Masih gila kan. Ini kaedah orang tua dulu, dia letak arang kayu. Orang sekarang tak buat tuan-tuan, orang tak tahu sebenarnya. Kemudian pula orang tua dulu kalau balik bila berubat misteri ni, dia takkan singgah di mana-mana kedai. Dia takkan singgah. Maksudnya kita ni lepas berubat kat saya ni balik singgah 5-6 kedai lah. Sembang dulu. Orang tua tu tak. Orang tua masih gila, masih banyak-banyak gila. Orang tua dulu kalau balik lepas berubat dia terus balik di rumah dia. Itu cara kaedah orang tua. Bukan kata sirih, bukan kata berubat misteri, apa penyakit pun orang tua dulu dia tak singgah. Dia lepas berubat balik di rumah. Lepas tu baru fikir nak makan kan, nak apa kan. Tu cara orang tua dulu. Ingat tuan-tuan. Letak arang dalam, bukan letak arang dalam air. Jangan letak air adu api ya. Yang ini muka buku tanya. Bukan letak arang dalam air. Tapi air tu kita buat bekas, buat beg, letak tepi dia tu. Bukan letak arang dalam air.
Letak tepi dia. Ini kaedah orang tua dulu. Waalaikumsalam yang Manawi salam ya. Ini kaedah orang tua dulu. Nah. Macam tu. Kan? Itu cara orang tua dulu buat. Baik. Kalau saya tak cerita lah hari ni. Kalau saya tak cerita, siapa nak cerita? Kan? Sebab saya bercerita sebab saya nak bagi tahu ini kaedah orang Melayu dulu. Sebab apa kita tengok dalam bekas tempat isi air tu ada arang. Sebab dia kenapa pertahanan orang tua dulu kalau balik tu berapa banyak yang akan tegur. Bila tegur lama air tu akan tawar. Bila tawar tu kemustajatan tu akan hilang. Jadi tu sebab tu dia letak arang. Bila letak arang tu orang tak tegur. Tu syarat dia. Masih banyak-banyak gila. Jadi orang tak tahu. Lepas tu kalau balik pula bila lepas bubat dia tak singgah di kedai kopi. Hari ni tuan-tuan saya tengok lepas bubat singgah kedai kopi. Tengok ya orang tua tu tak. Orang tua dulu lepas bubat terus balik rumah. Nampak? Balik rumah terus dia buat apa yang perawat tu suruh dia buat dulu. Kalau kata Seri Pinang semut, dia semuk dulu Seri Pinang dulu. Pasal apa orang tua makan Seri Pinang? Dia tak jampi air. Ni kita tengok perawat semua pakai air. Orang tua dulu banyak Seri Pinang tuan-tuan. Kenapa orang tua pakai Seri Pinang? TikTok nama apa? Sama TikTok saya Mak Rosi Hassan ya. Tak ada lain dah. Kan? Jadi cerita dia macam tu. Faham tak ni? Alhamdulillah masih gila. Tuan-tuan faham lagi? Kenapa? Orang tua dulu buat Seri Pinang. Dia tak jarang lah tuan-tuan nak tengok. Kalau orang tua dulu kalau jampi mesti buat Seri Pinang. Jampi Seri Pinang. Lepas jampi Seri Pinang apa semua bagi makan sembuh apa semua balik. Orang dulu, orang lost semua air. Beza tak? Orang dulu dengan orang Pahang, orang sekarang. Beza tak? Cara perabatan dulu dengan sekarang. Jangan makan arang, minum sekali dengan arang. Tak minum arang muka buku. Ni muka buku tanya ada ke minum? Tak. Minum air tu saja. Arang tu hanya sebagai syarat saja. Jangan minum kali arang tu. Bawa contoh lah macam ni. Dia tak ada benda. Dia bawa air, dia bawa bekas air. Lepas tu dia bawa dalam beg plastik. Arang tu letak dalam beg plastik tu. Dia bawa balik lah. Arang tu dia syarat je kalau jauh. Kan? Kedekat tak payah. Kalau dekat-dekat ni tak payah. Tu orang berjalan jauh. Contoh macam Kedah ke Kuala Lumpur. Bolehlah jauh. Perak ke berjalan jauh boleh buat. Kalau dekat tak payah. Dengar baik tuan-tuan. Dekat tak payah. Itu orang jauh saja. Dengar itu jauh. Orang sekarang tak sama. Orang sekarang ni dia jampi air mineral, okey balik. Jampi mineral balik. Jampi mineral balik. Dah dia kata okey siap. Orang dulu dia tengok kan. Dia kata hang ni dia kata penyakit ni kita ni barah ni. Dia kata ni barah ni. Barah dia kata ni. Lepas tu dia pun minta ada setengah barah tu dia jampi kerak nasi. Ada setengah barah tu dia jampi kerak nasi dengan Seri Pinang. Ada setengah barah tu kan dia jampi air tawar dengan bedak sejuk dengan Seri Pinang. Orang tua dulu Seri Pinang tak tinggal. Mesti ada. Kaedah orang tua dulu Seri Pinang mesti ada, dia tak tinggal. Arang satu bekas tu arang satu bekas air penawar tu. Bukan. Arang tu dia letak dalam bekas air penawar tu je seketik je. Bukan dia kata letak dalam air tu dak, syarat je. Kena faham baik-baik. Kan? Itu cara dulu. Sebab tu kita tengok orang tua dulu buat menjadi. Kan? Sebab dia memang dia jaga adab dia, jaga adat dia, dia jaga istiadat dia. Dalam perubatan tuan-tuan ingat, bukan kata kita bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang, bertemu adik buat bukan adab kita dengan orang tua saja, mak bapak kita saja. Bukan adat kita dengan mak bapak saja, bukan istiadat kita dengan mak bapak saja. Dalam perubatan pun mesti ada adab, mesti ada adat, mesti ada istiadat. Barulah kita nak merawat tadi boleh sembuh. Sebab tu bila kita berubat, dia mesti jaga adat, kemudian tu dia ikut istiadat. InsyaAllah sembuh. Itu cara yang betul. Hari ni tuan-tuan tengok bubat bubat contoh. Saya tengok bubat barah. Saya tengok dia makan semacam je. Bubat barah. Pernah saya jumpa orang depan dia bubat barah. Dia makan macam-macam, doktor bagi makan. Saya geleng kepala. Saya kata tak lama mati orang tua ni. Dia kata tak lama matilah orang tua ni, Allah kesiannya. Dia kata kan. Buat apa macam tu. Jadi contoh saya ambil orang barah. Penyakit barah banyak tuan. Barah ni barah barah ni banyak. Barah usu, barah batang, barah macam barah gusi, barah macam-macam barah orang tua sebut ni. Orang tua dulu penyakit barah ni kan. Dia penyakit barah ni mana ni? Dia bercakap dengan penyakit gerak. Orang tua dulu ubat orang. Dengar tuan-tuan
Orang tua dulu, kalau berubat, dia cakap dengan penyakit. Bukan dia minta ke Allah Ta'ala saja. Sambil dia minta dengan Allah Ta'ala, dia cakap penyakit. Keluar dengan tutup dalam kasih sayang. Itu Syekh Ali ni. Konsep mah tu benar Syekh Ali kata. Jangan tutup kasih sayang ni. Kalau di rumah, kita tawah di rumah. Kalau kulit, tawah kulit kena daging. Ku tawah dia kena urat. Taruh kena tulang sudah. Ku tawah tulang sudah. Ku tawah lah penyakit kayak ni. Kan? Dia cakap angkat penyakit pula. Cara orang tua dulu. Ini kaedah PL, perangai orang tua dulu bila merawat. Orang sekarang tak. Rukiah balik tak. Kalau contoh barah ni, bila barah ni, contoh orang yang jadi penyakit barah. Tak kisahlah barah apa pun, kan? Kita kata barah usus lah, barah usus. Barah usus ni, ada orang tua kata barah usus, orang tua dulu. Kemudian orang sekarang kita kata barah usus. Kalau orang sekarang ni kata barah angin. Orang tua dulu bahasa barah angin ni maksudnya barah usus, barah perut. Tu bahasa orang tua dulu. Orang sekarang dia kata apa? Bahasa orang sekarang dia kata barah angin, barah usus. Orang tua dulu barah angin, orang tua sekarang barah usus. Baik. Bila barah ni dalam perut ni, kaedah orang tua dulu pantang larang. Orang tua dulu tak nak jadi penyakit barah, pantang larang. Sebab tu kita tengok, pasti tengok. Kenapa orang tua dulu kan kita masak, betul tak? Zaman dulu dia masak dapur pakai kayu api. Betul tak? Maksudnya kan? Orang dulu dia masak pakai kayu api. Kayu api ni di mana kalau dia masak nasi, dia takkan masak ikan kali. Maksudnya bila letak nasi di dapur tu, dia tak boleh letak ikan bawah api tu. Tuan-tuan pantang. Sebab apa dia kata? Arang tadi tu, arang yang kita masak ikan dengan kayu api tadi tu, kan? Nanti dia akan menyebabkan penyakit barah. Sebab tu saya minta nasihat ingat tuan-tuan, barah usus kebanyakan terjadi orang yang kerap makan sate. Ini bukan minta maaf, bukan nak jatuh orang sate. Minta maaf tuan-tuan, kan? Bukan nak jatuh orang sate. Saya nak beritahu, majoriti kebanyakan orang yang jadi barah usus ni kebanyakan orang yang suka makan sate. Arang yang dia bakar tadi tu. Ni cerita ni ilmu orang tua dulu. Hari kita orang muda tak nampak. Orang muda hari ni, orang zaman sekarang lah, bukan orang muda lah, orang zaman sekarang, dia anggap benda tu remeh lah. Padahal pantang orang tu. Pasti bila dia masak nasi, dia tak letak ikan di bawah tu. Dia letak ikan tu, maksudnya dia salai bagi ikan tu elok. Kan? Tapi orang hari ni tak. Kita makan sate. Sate boleh makan tuan-tuan, tak ada masalah sate. Tapi sate jangan jadi arang. Tuan-tuan dengar Sate jangan sampai jadi arang. Bila jadi arang tuan-tuan makan, lama-lama dia akan di-cancel usus. Itu orang tua-tua dulu. Pantang larang. Sebab tu orang tua-tua dulu dia banyak pengetahuan dia ni. Sebab apa? Orang tua-tua dulu dia pegang pada hakikat. Dia pegang pada hakikat. Hakikat dia macam mana? Hakikat A, dia akan jadi A, dia tak akan jadi B. Hakikat B, dia tetap akan B, dia tak akan jadi A. Macam tu. Baik. Jadi barah, kan? Dengan tuan, yang mana bukan sate minta maaf, yang mana yang dia buat sate apa semua tu kan. Minta maaf. Saya kata bukan saya nak berjatuh tuan-tuan. Kata masak sate esok jangan pergi jadi arang. Jangan letak atas api, kipas elok. Takut apa? Takut mudaratkan orang ramai. Kita dapat duit, seronok sikit dapat duit kan. Nak bayar tu, nak bayar ni. Tapi menderita orang ini, andai takdirkan orang tu makan hari-hari, jadi kanser, dia baru usus, mati dia, siapa nak jaga anak dia? Kita kena ingat menjadi rezeki macam tu. Itu cerita dia. Baik. Barah. Dalam barah ni tuan, pertama sekali orang ni barah ni dengar sama seperti kayak tadi, tak boleh makan benda yang menjala. Pantalan dia orang tu kayak orang di barah dia takkan makan benda menjala. Kan? Dia takkan makan benda menjala tuan-tuan, orang barah ni. Yang kedua orang yang barah ni, pantang larang dia dalam rawatan dia mesti sama seperti mana orang beranak. Dia makan bakar-bakar macam tu, dia pantang larang dia. Bakar-bakar macam tu ya. Yang tiga orang barah ni, tuan-tuan kenal tak? Barah ni kalau jampi untuk tolong, dia pun mai pada buat api neraka jahanam juga. Dia suka makan benda yang mana pucuk dia, akar kayu dia, mestilah pucuk yang berwarna merah. Dan pokok dia mesti menumpang. Sebab barah sifat menumpang. Sebab tu tentang larang tuan-tuan dulu, kalau berubat dia akan cari pokok menumpang untuk berubat barah. Contohnya macam pokok dedalu lah apa yang pucuk merah. Sebab apa merah? Sebab merah tu panas. Sebab apa? Bila panas tadi, dia akan bunuh sel tadi. Maka matilah sel barah tadi tu. Tu sifat orang tuan dalam rawatan. Masih bayam bukan bayam. Pokok mesti numpang, bayam tak numpang. Bakar ayam sama yang tak hilaf, bakar ayam barbecue ke apa semua kan. Kalau sebut saja kata berharang tu, hati-hati. Dengar tuan-tuan. Ini kaedah orang tua dulu.
Ini saya cerita kaedah orang tua-tua dulu. Kadang-kadang kita jangan pandang lekeh sangat cerita orang tua biasa gila. Jangan pandang lekeh sangat cerita orang tua-tua dulu nah. Jangan pandang lekeh sangat. Boleh tuan-tuan, masih pergi les masih banyak-banyak nah. Kan? Okey, saya nak cerita satu cerita. Saya cerita satu cerita lah. Kan? Tapi cerita-cerita pasal saya bawah bawah. Saya cerita pasal bawah lah. Kan? Saya cerita satu cerita lain. Pasal saya tahu orang lebih minat misteri. Saya nak cerita merawat orang menyakit misteri. Berlaku selupa tempat tu, tapi waktu tu saya dekat Kuala Ketih. Dekat Kuala Ketih Kedah. Waktu tu bapak saya ada di Baling. Saya waktu tu saya duduk dekat Garangan. Orang main turut saya. Ini bubat misteri tengok-tengok. Ini kita tentang bubat tentang misteri. Perempuan ni di mana dia belah pelesik. Memang belah pelesik betul. Ini bukan cerita dongeng lah. Belah pelesik betul. Orang yang bubat tu saya tak ingat kampung apa dia duduk, tapi yang saya tahu di kawasan Kuala Ketih. Dalam. Belakang dalam, tempat di dalam belakang. Saya tak tahu tak mana. Serupa tak, cerita lama sangat. Masa tu arwah saya, orang tua saya dengan musafir duduk di Baling. Dia turut saya pergi ambil orang tua saya di Bali. Kan? Lepas tu pergi bubat orang yang jadi misteri ni. Dengar tak? Jadi Perempuan hak kena rasuk pelesik perempuan. Bukan kena rasuk pelesik, dia belah pelesik. Dia belah pelesik tuan-tuan. Bukan kena rasuk pelesik, dia belah pelesik. Rupa-rupanya perempuan ni, kalau orang tu kalau dengar lah, tapi saya tak ingat kawasan Kuala Ketih. Saya lupa nama kampung. Tempat Kuala Ketih bukan kecil, besar tempat dia lah. Kawasan belakang dalam tu, saya lupa tempat dia tu. Saya masuk ke belakang jerat Cina tu macam mana, tak ingat lah. Saya tak ingat lama sangat. Kan? Tapi kalau saya tengok buku saya tu ada, boleh rekod dan buku saya tu ada. Di satu perempuan tadi tu, umur dia lebih kurang dalam 80 tahun. Dekat 80 tahun, 70 tahun lebih, dekat 80 tahun. Bila saya masuk, bila jumpa orang tua saya waktu tu tengah mengajar silat dekat dengan anak buah Musafik. Sebab Musafik waktu tu, anak buah dia tengah buka gelangan silat. Nama Karim, anak Musafik nama Karim. Kampung Gongor nah. Jadi dia orang tua saya mengajar dan tunjuk buah silat apa semua tu. Lepas tu saya sampai. Bila sampai misalnya apa semua, nampak ada orang minta tolong kat ni. Padahal saya boleh bubat dah tuan-tuan. Saya boleh bubat dah, sepandai bubat dah. Tapi saya tak langkah kepala orang tua saya. Saya tak langkah kepala orang tua saya. Kata ada orang ni minta tolong ni, kan? Saya tak kenal orang tu, saya tak kenal. Saya pergi sekali lah waktu malam, sebab tu saya tak ingat nama tempat tu, saya tak tengok, tapi saya tahu kawasan Kuala Ketih, kan? Sebab saya tak ingat sebab malam. Jadi orang tua saya mai. Saya minta tolong dia, orang tua saya sampai. Jom pergi. Dia bawa Musafik tu sekali. Musafik ni berumur hebat. Musafik ni orang hebat. Pasal apa Musafik ni, arwah Musafik ni, dia naik basikal dulu. Zaman dulu lah. Orang tua di Baling. Orang Baling dulu, betul tak? Ada tak orang Baling sini? Ada tak orang Baling sini? Ada tak orang Baling? Saya tengok ada orang Baling, tak tengok orang Baling. Ada lah. Ada lah. Ada. Betul tak tanya orang Baling ni kata dulu mak cakap lah orang Baling lah. Jangan marah lah. Orang Baling dulu kalau sebut Baling ni kira tempat gym tendang. Betul tak betul? Sebut saja Baling ni kira tempat gym tendang. Betul tak betul? Dulu lah, zaman dulu. Sekarang tak lah, sekarang hebat dah. Sebut saja Baling ni kira tempat gym tendang lah. Kira teruk sangat lah. Memang kolok sangat-sangat lah. Betul tak betul? Tanya dia betul. Betul sebab tengok orang betul ni. Jadi orang Baling dulu, tempat Musafik ni duduk dulu ni, kalau orang luar macam kita lah, pakai seluar, pakai baju, tak boleh ada size maksudnya tak boleh striker. Betul tak boleh? Kalau striker saja mesti bertumbuk je satu. Betul tak betul orang Baling suka bertumbuk? Pakai seluar, baju, kita ni kalau kita seluar kita ni striker ada size lah. Confirm bertumbuk ni lagi. Sebab apa? Orang Baling kata mengorak anak darah dia. Betul tak betul? Tengok betul tengok tu. Tengok tulis betul tu. Bukan cerita dongeng, saya cerita semua betul ni. Ada orang Pulai lah. Okey. Pulai ni Mak Limbo Pulai betul kan? Ni Man Roket buka buku. Kenal tak Mak Limbo Pulai? Mak Limbo Pulai ni orang Mimbo Pulai. Dia selalu naik stage main tomai dulu. Ada kan kat Pulai. Orang panggil dia Mak Limbo Pulai, dia ni buka buku nah. Dia Mak Limbo Pulai ni orang yang pandai, badan wi. Betul lah. Badan dia wi, Mak Limbo Pulai. Mak Limbo Pulai tu guru saya nah, main tomai dulu saya belajar dia. Mak Limbo Pulai dia guru saya dulu nah, Mak Limbo Pulai. Mak Limbo Pulai ni dia selalu naik stage. Saya kenal. Dia orang Baling ni. Hebat dia. Memang best dia. Dia main cepat. Mak Limbo Pulai ni kalau main dia masuk cepat, dia keluar cepat. Itu Mak Limbo Pulai.
Mak Li, orang gelar dia Mak Limbo Pulai. Itu Pulai. Ni cerita orang Baling, Musafik. Musafik ni menyepik dia sebab apa? Gelaran orang bagi kat dia bila marah orang, dia naik basikal. Basikal dia tu, handle dia tu mesti longgar lah. Bila bergaduh, dia akan cabut handle tu, dia akan pukul orang. Pipa bedal tu Musafik. Sebab orang Baling ni pelik sikit dulu, zaman dulu tempat gym tendang. Orang Baling ni dia orang luar macam kita, macam orang luar lah kan. Kalau stage cantik sikit, tapi morak anak darah dia pun confirm tumbuk. Zaman dulu, zaman lah okey dah, canggih dah. Zaman lah canggih dah nah. Ini cerita ni. Ini bukan cerita dongeng, cerita betul yang sebut semua ada nama-nama ni. Kalau Karin dengar, itu bapa hang Karin. Musafik tu. Saya cerita pengalaman saya nah. Jangan, insyaAllah nanti saya sebut Geri lah. Ada cerita saya kat Geri. Ada pengalaman saya kat Geri. Ada Kak Rudin tanya. InsyaAllah nanti saya akan cerita Geri. Tak kisah ganda ke apa. Nanti saya cerita. Semua ada perjalanan saya jauh. Saya ramai banyak berjalan. Kat Thailand pun insyaAllah saya akan cerita macam mana. Ada orang tanya kat Thailand. Saya akan cerita macam mana. Waktu saya berguru kat pondok di Thailand dulu. Patani dulu. InsyaAllah akan cerita. Jangan kata tu Eddie. Baling okey. Sekarang pergi tengok cantik-cantik nak darah dia. Dulu. Orang Pedu. Alhamdulillah orang Pedu adik. Saya ada pernah juga cerita orang apa nama Bukit Pinang, Kuala Nerang, Pedu. Ada pengalaman, insyaAllah nanti cerita lah. Okey. Alhamdulillah. Sambung cerita tadi balik. Saya bila cerita orang tua saya baik. Dia kata dia main-main tengok, ikutlah. Kami naik satu kereta. Saya, Musafik, orang tua saya dengan dia, orang yang bawa tu. Sebab saya ambil. Saya tak langkah pada orang tua. Walaupun saya pandai. Sip insyaAllah nanti kita tentang sip pula. Sip ni. Nanti tentang sip. Orang kalau ketih pun ada lah. Orang botak. Botak dengan ni. Megat. Di botak, saya pernah rawat di botak kanan. InsyaAllah. Memang satu cerita tempat misteri di botak kanan. Nanti saya cerita lah. InsyaAllah nanti saya cerita tentang botak. Tentang misteri di botak kanan. Memang misteri. Satu rumah yang ada satu orang yang berani merawat. Akhirnya saya berani merawat. Banyak benda yang berlaku misteri kat situ. InsyaAllah nanti saya cerita. Video tu saya tak pamerkan. Saya tak publishkan video tu. Sebab apa? Saya takut difitnah. Sebab ada setengah mazhab yang di Malaysia kita ni dia tak terima hakikatnya tu. Jadi saya pun tak tepi. Orang tu kurang pada alhamdulillah. Bukit Selamba. Bukit Selamba, Tong Bukit Selamba. Tong Bukit Selamba kawan ambil orang tua saya. Muhammad Nurul Akmal. Tong Bukit Selamba. Dulu lain lah. Tong Selamba tu dulu kat Selamba pun. Okey. Siung. Itu cerita siung tu Baling tu. Baik. Pucung semua ada. Tu cerita tadi. Tu saya cerita tajuk tu saya cerita sungkai apa. Kita cerita hak kita tadi. Balik pada cerita tajuk tadi. Orang tua sampai. Bila orang tua sampai, makcik tadi kan? Tengok ni adat istiadat orang tua dulu buat. Makcik tadi tu bila sampai tengok sampai tadi rumah sakit, orang tua saya memang saya bergila kan. Tengok adat istiadat. Saya tahu orang tua saya ni. Bila sampai rumah sakit tu, pesakit tadi tu, makcik tadi tengah tidur tentang. Tidur, tudung kain apa semua tidur, kan? Masih bergila. Dia orang bila sampai orang Melayu kita ni bagus dia. Bila sampai dia bantu kopi, bagi kita makan, bagi kita minum. Betul tak? Orang Melayu tu ni, orang dulu bila sampai rumah, dia akan baca kopi, air apa semua bagi kita minum, bagi kita makan. Nak merawat lagi. Masih bergila. Orang tua saya bila sampai tu, dia tak minum, dia tak sentuh makanan walaupun secubit pun tak sentuh makanan. Tu. Tengok. Perawat, nak merawat orang, nak bagi mulut kita tu, masih mulut lidah kita tu berkat orang kita tadi tu, kan? Supaya penyakit tu keluar, tak mau kita kalah dengan penyakit. Bila sampai rumah pesakit, jangan cuba-cuba menjamah walaupun seteguk air, walaupun secubit jemput kuih pun jangan sebut. Jangan makan apa pun jangan makan selagi tak selesai rawatan. Tu panggil orang tua saya, adat dia. Bila sampai di rumah orang, dia senyum elok je, manis adab dah tu. Bila sampai duduk tu, adab dia pula, dia takkan makan, takkan jamah apa makanan selagi rawatan tu tak selesai. Tu cara orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu, bila masuk nak bubat orang, dia takkan minum air secawan pun. Kan? Dia takkan minum kopi secawan, air secawan takkan minum, cucu sejemput pun dia takkan makan. Kalau makan, arti kata kita lemah. Dalam perubatan, adalah hantu ni kita lemah. Jangan makan. Itu panggil orang tua-tua dulu. Hari ni kita sampai bagi makan dah. Jimu air dah. Jadi lepas tu kita merawat sikit. Itu penyakit takkan keluar penyakit tu. Jin tak akan keluar sebab apa? Kita lemah, kita makan. Sebab tu orang tua saya bila sampai, dia mahu kita, dia tak jemuh. Bukan dia sombong, dia tak minta maaf, kerja tak selesai. Orang tua tegas. Dia minta maaf, dia tak payah jamu makan apa-apa, kerja tak selesai lagi. Tu panggil orang tua saya. Sebab tak dengar tu. Tu panggil orang tua saya, dia kata apa? Minta maaf, dia kata kerja tak selesai lagi, aku tak boleh makan, tak boleh jamuh lah.
anak pun. Lepas tu dia buat rawatan. Dia duduk, dia tengok kan, tengok kan. Ya. Baik. Orang tua dulu, ada orang tua dulu, bila penyakit misteri mai tu, dia akan buka kasut, tumit kaki dia tu, jumuk jari kaki dia akan tekan ke tanah ni. Cuba tengok ada orang tua dulu. Pasal apa orang tua dulu dia suka tekan tumit ibu jari kaki ke tanah? Waktu tu dia bercakap lah. Adalah doa dia jampi tu, dia bercakap. Nak cakap. Cuba pasal tak? Orang lain ada buat. Ada orang buat. Dia tekan ibu jari kaki tanah tu, bercakap. Dalam tu cakap dalam bahasa batin dia lah, ada doa lah kan. Dia kat bahasa batin dah. Lepas tu barulah dia pi. Maksudnya dia pi tu maksudnya dia kunci siap dah di tanah tu. Sebab apa? Dalam perubatan orang Melayu ni, langit tu bapak, tanah tu ibu. Dengar dia kata nah. Ini faham baik-baik. Dalam perubatan orang Melayu, langit tu bapak, tanah tu ibu. Jadi sebab tu waktu dia sebelum dia ubat, dia akan letak kaki tekan ibu jari ke tanah, langit dia akan tekan ke langit. Tu dia doa. Sebab apa? Dia dalam perubatan orang Melayu, dia orang mesti faham. Yang mana dia katakan langit tu bapak, tanah tu ibu. Dia pegang. Sebab nak berubat, orang tua berubat. Ni cara orang tua berubat. Kita hendak. Kita masuk rukiah. Baik. Yang tu dia. Tu cara orang berubat. Kan? Orang dulu dak. Dia penuh dengan adat, dia penuh dengan adab, dia penuh dengan istiadat. Tu PL cara orang tua dulu berubat. Kita hari ni kalau boleh kan, saya nak cerita ni bukan apa. Saya nak bagi orang semua pakat faham balik kaedah orang tua dulu berubat. Kan? Jadi dia pun lepas tu dia pi kan. Dia minta dia minta apa ni, beras kunyit. Tengok orang tua dulu mesti rawatan orang tua dulu mesti bila sebut benda misteri ni, dia mesti ada beras kunyit. Orang lain ada beras kunyit tak? Orang lain tak ada beras kunyit dah. Orang tua dulu mesti beras kunyit. Dia jampi beras kunyit, dia rimbah. Lepas dia rimbah beras kunyit dekat sakit tadi tu, kan? Pesakit tadi tu melompat, yang tengah tidur, yang tak boleh bangun berbulan-bulan ni, melompat, tangan kaki dia melekat kat dinding. Itu dah tengok. Oi, macam kalau Allah kata kita filem, tangan kaki boleh melekat macam cicak kat dinding tu. Rupa-rupanya pelesik dah badan dia tak mau keluar. Padahal makcik tu nak mati dah. Tak mau keluar. Tak mau keluar. Jadi pelesik dia melekat kat dinding tu, pelesik ni pula ni cerita dia pelesik orang tua dulu, adat orang tua dulu nak buat pelesik, dia kenal dulu penyakit tu, dia kenal pelesik tu. Pelesik ni patah ranggah nama dia. Patah ranggah nama dia. Jadi patah ranggah nama susu dia ni kan. Jadi dia kenal cerita asal pelesik tu. Pelesik ni rupa-rupanya makcik tadi mengamalkan ilmu cantik, ilmu pemanis. Dia pelesik. Dia tengok tu. Jadi bila orang tua pelesik, dia rembah tu pelesik tu kan. Pelesik ni tadi ni dia melekat ke dinding, tak mau keluar. Tak mau pergi, dia takut. Dia takut kat orang tua saya. Tu tengok orang tua. Jadi orang tua dulu kalau berubat pula, dia bukannya senyum-senyum, dia garang. Bila kita berhadapan dengan hantu ni, kita tak boleh lembek-lembek. Tak boleh, hang main mana? Duduk di mana? Buat apa kat sini? Tak ada. Orang tua tu tak ada. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tua tu berubat pelesik tu? Kan? Orang tua tengok tak? Kan? Orang tua tu. Dia dah, main mana? Main mana? Tak ada orang tua tu. Main mana? Garang suara tadi. Nak takut hantu tadi tu. Nampak tak? Tu cara orang tua dulu berubat. Orang dia tak ada lah kata nak manja-manja dengan hantu ni orang tua dulu. Tapi dia tak pukul pun, dia tak picit jari pun, dia tak tekan orang pun. Tak ada. Hantu ni pula, cerita dia pula, waktu berubat tadi, makcik tadi tu melekat ke dinding tu kan. Lidah dia jelek. Elio jejeh tu orang Elio tu. Kan? Lepas tu bila orang tua dia rembah dengan beras kunyit kali, jatuh. Melekat dia jatuh, tembok dia tu. Jatuh ke tanah. Jatuh ke lantai. Lepas jatuh lantai, angkat. Bila angkat tu, orang tua kata dia kata dia kena buang. Dia kata kena buang, dia tak boleh buang macam ni, dia kata kena buang. Kan, dia kena buang. Kan? Bersik ni kata, makcik ni kata ni, tak ada lah ni, kalau ikut nazak lah ni. Dia kata makcik ni, kalau ikut, mak ni kata makcik tu ikut nazak lah, dia kena buang, dia kata tu. Kita tak boleh mati ni. Kata orang tua lah, kena buang bersik tu. Jadi buat acak bodoh-bodoh ya. Kan? Buat acak bodoh-bodoh kemas. Orang tua cepat. Kan? Dekat kan? Dia buat acak bodoh-bodoh, panggil masuk bersik dalam tu, buat keluar. Bila buat keluar saja dia tak buat acak di rumah.
Dia buat acak dengan, waktu tu ada apa ni? Ada dulang. Dia buang dengan dulang ya. Untuk dia buat dulang saja. Dia buat acak dengan dulang tu saja. Dia panggil masuk dalam dulang tu semua, dia angkat pilah. Duduk tak apa hari mati makcik tadi. Ni buat tengok. Matilah makcik tadi. Bila keluar tu apa semua, orang tua saya tu dia tak minum air kat rumah, orang tu lalu ubat. Dia minum, lepas tu nak minum, dia minum kat kedai. Cuba tengok. Nak minum, dia tak minum kat rumah juga. Dia minum kat kedai, dia tak minum kat rumah. Selagi makcik tu tak mati, dia minum kat rumah. Kita hari ni macam mana? Lepas tu orang jambu minum. Jadi penyakit kita akan tengok cara orang tu buat. Walaupun kawan tu dah setiap dia tak minum kat rumah, nak minum nak belanja dia kat kedai.